saya sebut tadi, iaitulah bersandarkan pada ayat surah Ali Imran ayat yang 85, barang sesiapa yang mencari agama selain daripada cara hidup selain daripada Islam. Saya bahas bersandarkan pada hadis Nabi ni, ada 72 orang yang menafsir agama mengikut akal mereka sendiri, yang mereka tu dalam api neraka. Yang betul satu, yang betul satu. Maka bila Nabi sebut yang betul satu, macam mana agama yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan sahabat ni? Macam mana? Macam mana yang kita nak kata Islam yang betul ni? Islam yang betul ialah Islam yang tidak menjuzuk-juzukkan akidah kita, yang tidak menjuzuk-juzukkan urusan hidup kita, seolah-olah Islam hanya mengatur, meletakkan hukum dalam bab-bab tertentu. Contoh apa? Contohnya, orang yang berpegang dengan Islam hanya melihat Islam seperti mana yang saya sebut tadi, hanya bab sembahyang. Aku Islam sebab aku sembahyang. Cara hidup tidak Islam. Ataupun dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi dalam masa yang sama dia menolak syariat Allah yang lain. Tak betul. Sebab itu Islam ini disebutkan oleh Al-Imam Syekh Hasan Al-Banna. Kenapa saya ambil definisi yang dibuat oleh Imam Syekh Hasan Al-Banna? Kerana Imam Syekh Hasan Al-Banna, dia melihat bagaimana kegawatan umat Islam menafsir agama mengikut akal. Kalau kita tengok dalam lipatan sejarah, bila Nabi berjaya membentuk dan memahamkan para sahabat, sahabat-sahabat mengikut Islam yang sebenarnya diajar oleh Nabi, disambung oleh para tabi'in, disambung oleh para tabi'in, disambung oleh para ulama. Satu generasi sehingga beberapa generasi, sehinggalah sampai ke tahun 1924 jatuhnya kerajaan khilafah Islam Osmaniyah Turki di atas tangan Mustafa Kemal Atatürk laknatullah. Pada ketika itu Mustafa Kemal Atatürk membawa doktrin apa yang disebut sebagai sekularisme, yang memisahkan, yang menjuzuk-juzukkan agama, yang menafsir agama mengikut akal mereka sendiri. Itu punca dia. Itu bermula di situ. Maka rata-rata negara umat Islam berpegang dengan fahaman itu. Semayang, tapi tidak tutup aurat tak apa. Semayang, nak minum arak boleh. Semayang, nak buat apa boleh, sebab tidak ada kaitan dengan urusan agama. Ini doktrin yang dibawa oleh golongan musuh. Dan itulah yang terpakai dalam rata-rata umat Islam pada hari ini. Tuan kita ya duduk kawasan orang baik-baik, Johor, Melaka. Kalau kita langkah setapak keluar daripada kawasan kita, tengok orang yang hidup, mereka hidup Islam tapi seolah-olah tidak ada beza halal haram dosa fa'al. Saya pernah berforum dengan imam muda, seorang imam muda yang masih imam muda, serta imam muda. Dia sebut, Ustaz, kami pernah buat kerja dakwah, bertemu dengan anak-anak muda. Bila bertemu dengan anak muda, dia bertemu dengan seorang anak muda tengah bawa motor, dia tahan tengok botol tin arak dalam harga motor, Imam muda ni ulunlah kata dia macam-macam. Bukan kata maknanya beri kesedaran, kenapa sanggup buat macam ni, mak ayah bagi duit untuk beli benda lain, pergi tuition, buat apa benda baik, kenapa sanggup menghabiskan duit mak ayah bagi membeli arak? Dia kata, Ustaz silap, saya tak habiskan duit ini untuk beli arak. Botol tin arak ni saya ambil daripada peti ais mak saya. Maknanya, kenapa Ustaz tanya? Kan ayah saya, mak saya minum arak. Kata, nampak tak? Kita yang duduk dalam kelompok kita yang rasa jijik dengan arak, rasa kita terkesan dan parah itu haram. Tapi bukan ramai di luar, botol arak menjadi hidangan dan minuman mereka. Lalu nak sebutnya dahsyatnya kehidupan kita dalam keadaan hari ini sampai ke tahap itu. Sebab itu, itulah hasil
hasil daripada pendoktrinan yang berjaya dibawa oleh golongan musuh Allah yang memisahkan agama, melihat agama dalam bentuk yang syukur. Maka bila dah doktrin itu bersebar, yang bangkit ketika itu meniupkan roh jihad dalam jiwa anak-anak muda, dalam jiwa umat Islam, bangkit menentang golongan sekular, bangkit berusaha berjuang menegakkan syariat Allah. Yang mempeloporinya ialah Al-Imam Syekh Hasan Al-Banna. Maka Imam Syekh Hasan Al-Banna sebut dalam kitab dia Risalah At-Ta'alim, Al-Islam huwa nizamu syamil yatanawalu mazahirul hayati jami'ah. Islam ni satu sistem hidup dia yang mencakupi seluruh aspek urusan hidup kita. Ada belaka, ada belaka, baik dari sudut pemerintahan sesebuah kerajaan dan tanah air, dari sudut kehakiman, ketenteraan, dari sudut ilmu dan sakafah, dari sudut kebudayaan dan juga ketenteraan. Semua tu apa sahaja yang melibatkan urusan hidup kita, kita mesti lihat ia seumpama akidah kita, seumpama ibadah kita. Kerana kita memiliki akidah yang sahih dan ibadah yang sahih, hasil daripada kita meletakkan dan beriman kepada Allah yang paling tinggi, yang telah menentukan hukum pada setiap perkara, pada setiap perkara. Maka itulah yang disebutkan oleh para ulama. Maka tuan-tuan sekalian, bila Nabi SAW sebut yang benarnya ataupun yang satu itu ialah mereka yang berpegang dengan sunnahku dan sunnah peninggalan sahabatku, maka itulah yang kena kita jadikan dalam kehidupan kita. Yang terakhir sekali tuan-tuan sekalian, balik kepada firman Allah yang saya baca di mukadimah sebentar dalam surah Ali Imran ayat 85. Barang sesiapa yang mencari cara hidup selain daripada Islam, nescaya tidak akan diterima sama sekali di sisi Allah. Yang kedua, pada hari akhirat mereka termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, Allah sebut orang yang cari selain daripada Islam, akhirat mereka rugi. Kita buat bisnes di dunia dengan modal yang kecil, tiba-tiba rugi, kita rasa terbeban dengan kerugian tersebut. Bayangkan itu bisnes yang sedikit modalnya, bayangkan macam mana kita rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nak mengelak diri kita daripada terjadi termasuk di kalangan orang yang rugi, maka tidak ada kaedah melainkan kembali kepada Islam, mengikut apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Tentunya kita nak hidup ni bukan kita nak buat benda baru, nak troka benda baru. Semua Nabi dah tunjuk kat kita. Kita nak ikut tak ikut dia, hak Nabi tunjuk. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bila Nabi SAW wafat, Nabi meninggal, dia datang jumpa dengan putrinya yang merupakan isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Bila datang jumpa Aisyah, dia tanya, wahai Aisyah, ada tak lagi sunnah Nabi, kebiasaan Nabi yang pernah Nabi buat yang aku tak buat lagi? Abu Bakar tanya. Lalu Aisyah kata, tak, semua benda kau buat dah. Ini hebatnya sahabat. Dia nak membuktikan cinta daripada Allah dan cinta daripada Rasulullah SAW. Apa sahaja yang Nabi buat, dia buat. Sebab itulah, itu je. Kita ni nak bawa hidup kita begitulah. Apa hak Nabi buat, tak kalah Nabi buat. Nabi zaman Nabi naik bara, naik unta, kita nak naik bara unta juga. Itu semua orang nak, orang Kelantan sebut nak nyanyi, nak mempersenda-sendakan. Tak betul. Bukan maksud itu. Maksudnya apa yang Nabi buat dalam urusan hidup yang melibatkan halal haram dosa, pahala kita ikut. Aisyah kata pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai ayahanda, semua benda yang pernah Nabi buat, yang menjadi kebiasaan Nabi, kamu dah buat. Allah. Tapi ada satu perkara yang belum kamu buat. Sayyidina Abu Bakar terkejut.
Bila terkejut tanya dengan Sayyidatina Aisyah, apa dia? Aisyah kata, Nabi SAW ni antara kebiasaan dia rajin pergi pasar. Dia pergi pasar, ada seorang Yahudi buta yang miskin, yang Nabi pergi akan suap nasi suap makanan dalam mulut Yahudi buta. Dan setiap kali habis suap makan, sebelum pisah dengan dia, setiap kali itulah Yahudi buta ni dia akan buka cerita maki Nabi. Dia tak tahu yang suap tu Nabi. Maknanya waktu Nabi beri suap makan apa semua, selesai makan belum balik, dia kata, itulah aku dengar cerita pasal Muhammad, gang dia maki Nabi. Dia tak tahu yang suap dia itu Nabi. Dan Nabi pun tak pernah kata apa kat dia. Kau nak kata aku lah Muhammad? Nabi tak kata. Kalau kita racun tikus dah jawab dia dalam makanan tu. Nabi tak kata apa. Nabi tak buat apa pada dia. Ni Nabi. Sehinggalah Nabi wafat. Bila Nabi wafat, Abu Bakar dengar gitu, Abu Bakar kata, aku nak pergi bawa makanan pergi jumpa dengan Yahudi. Yahudi tuan-tuan, bukan Cina, bukan India. Yang orang kita allergic sangat India dan Cina. Ni Yahudi yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Golongan bangsa Yahudi ni takkan reda dengan umat Islam sehingga kita ikut pelunjuk dia. Tapi Nabi tidak pernah menutup pintu dakwah kepada mereka. Bila Abu Bakar pergi, Yahudi ni tanya, siapa kamu? Abu Bakar kata, akulah orang yang biasa suap kamu. Lalu Abu Bakar suap ke dalam mulut Yahudi. Yahudi ni geleng kepala dia, tidak benar. Tidak benar, kamu bukan orang yang biasa suap makanan padaku. Abu Bakar tanya, kenapa? Karena kebiasaan orang yang suap makanan padaku, suapan dia adalah suapan yang lemah lembut dan beranuh lebih pada kamu. Allah. Abu Bakar ni beranuh dah, tuan-tuan. Nabi pernah ditanya oleh isteri dia Aisyah, wahai Rasulullah, anda sekiranya apa-apa berlaku pada kamu, siapa yang akan menggantikan kamu? Mengimamkan sembahyang, nak buat perancangan semua siapa? Nabi kata, sudah tentu ayahanda kamu, Sayyidina Abu Bakar. Aisyah kata, macam mana ayahanda Abu Bakar boleh mengimamkan sembahyang? Karena hati jiwa dia terlalu lembut kepada Allah. Sepotong ayat dia baca ayat Quran, dia akan menangis. Sepotong ayat dia baca ayat Quran, dia akan menangis. Ini Abu Bakar. Maknanya berlembut dan beranuh dah Abu Bakar. Tapi nak dibandingkan dengan baginda Rasulullah SAW, jauh baginda lagi. Sehingga Yahudi buta ni dapat kenal, dah bukan kamu yang suap aku, beranuh lagi daripada kamu. Allah Akbar. Abu Bakar yang peringkat permulaan tak mau menceritakan Nabi wafat, akhirnya dia sebut, sesungguhnya orang yang suap kamu itu telah pun meninggal. Dan orang yang disuapkan kepada kamu itulah orang yang kamu maki dia setiap kali habis makan, iaitulah Muhammad bin Abdullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menangis Yahudi. Akhirnya di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia melafazkan syahadah untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Puan saya kisah ni bukan nak cerita Yahudi buta ni, bukan nak cerita macam mana suapan tu. Nak ceritanya macam mana Sayyidina Abu Bakar dia berusaha menjadikan urusan hidup dia tak lari dengan apa yang biasa Nabi buat. Maka macam itulah juga kita. Allah Ta'ala utus Nabi untuk memudahkan kita. Nabi itu manusia supaya kita boleh ikut. Bayangkan kalau Allah utus Nabi itu malaikat. Nabi itu malaikat. Tak boleh buat apa kita tuan-tuan dengan sayap malaikat yang disebut dalam hadis, yang nak ke sana ke sini bukan macam kita. Tapi Allah utus Nabi itu manusia. Ada perasaan sedih, ada perasaan gembira, ada perasaan letih, ada perasaan dahaga, ada perasaan lemah, ada perasaan lapar. Semua macam kita, supaya kita boleh supaya kita boleh ikut.
Maka sebab itulah saya bawa perkara ini, kerana melihatkan mutaakhir ini tuan-tuan, Masya Allah, kehidupan manusia, mereka menafsir agama mengikut akal mereka sendiri. Kita kena kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia yang memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Saya kira cukup setakat itu. Sikit sebanyak yang sempat saya sampaikan pada tuan-tuan. Maklumlah, pertama kali dia tak boleh lama-lama, dia tak boleh tu baru gear 2, lama sikit kita buka gear 4 tu, insya-Allah. Jadi saya kira cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad